Testing, annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, boleh dengar ke? Ada suara ke? Sekejap. Tak dengar, kejap. Testing. Sekarang boleh dengar sekarang. Dengar tak? Dengar tak? Okay, ni. Terusui saya. Dah tak dengar dah? Okay, sekarang dengar. Okay. Dah dengar, okay? Okay. Dengar. Hai, annyeonghaseyo. Macam mana ada orang yang dengar, ada orang yang tak dengar ni? Hopefully semua dengar lah kan? Okay, cantik. Semua dengar. Alright. Baik. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Annyeonghaseyo. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada anda semua yang join kelas bahasa Korea percuma yang dianjurkan oleh Tok Tok Heyo dengan kerjasama antara Lurima Travel dan Solo Red Cat. Okay, annyeonghaseyo. Cik Irama Namiru Inteyo, Lurima Travel 회사 사장이고요. 저는 고려 대학교를 졸업하고 8년 동안 한국에서 살았어요. 여러분들은 만나서 반가워요. Okay, nama saya Amirul. Saya merupakan founder Lurima Travel dan salah seorang tenaga pengajar di Tok Tok Heyo. Dan saya graduate dari Korea University dan menetap di Korea selama 8 tahun. Okay. So, salam perkenalan lah dari saya untuk anda semua yang tengok. Mungkin ada yang pernah yang kenal saya waktu saya jadi tour guide di Korea. Okay, so bersama saya tak kesorangan. Bersama saya ada rakan seperjuangan saya dan juga Son Seng Nim, cikgu Korea juga dalam Tok Tok Heyo, iaitu saudara Halian. So dia akan reply segala komen anda dan persoalan yang ada yang anda tanya di ruang komen lah. Okay. Jadi sebelum kita mulakan kelas, bagi yang Muslim, marilah kita mulakan dengan doa dan surah Al-Fatihah. Bagi yang bukan beragama Muslim, boleh doa ikut cara masing-masing. Al-Fatihah. Okey semua. Sebelum saya mulakan, mesti saya dah tengok vote dekat Telegram. Mesti ada yang dah ada basic. Maksudnya yang dah ada basic, yang dah boleh tulis bahasa Korea, yang dah boleh baca tulisan Korea kan. Okey, yang ada basic tu tahniah. Dan kebanyakan orang dalam grup ni banyaknya yang tak ada basic lagi, tapi tak mengapa. So hari ni apa yang kita akan belajar adalah first kita akan mengenal tulisan Korea, iaitu tulisan Hangul. Kemudian kita akan belajar menulis tulisan Korea. And then kita akan belajar membaca tulisan Korea. Maksudnya dengan kelas live percuma ini, kita boleh kenal huruf Korea dan kita boleh baca dan kita boleh tulis. Okay. So saya harap semua orang sediakan pen dan buku nota lah. So waktu saya akan share ajar pasal tulisan Korea ni, mungkin anda semua boleh catat, take note. So boleh training lah dekat rumah selepas habis live ni, okay? Okay. Kalau ada pertanyaan pun boleh tanya di ruang komen dekat bawah. Okay, so kita mulakan. Alright. Tulisan Korea, dia sama macam ABC tau. Tulisan alfabet ABC, tulisan Roman. Kalau tulisan Roman, dia ada consonant dan ada vokal.
Okey, kalau vokal, kalau macam ABC, dia ada A, E, I, O, U. Dia ada 5 vokal. Tapi special ni tulisan Korea, dia ada banyak vokal. Dia ada 21 vokal. Konsonannya ada lebih kurang 20 konsonan. Setiap konsonan dia membawa bunyi, membawa bunyi ABC tersendirilah. Okey. So kalau anda lihat dekat sini ada banyak konsonan kan. So macam konsonan yang bentuk macam 7 ni, dia represent huruf K atau G. Maksudnya kat situ bentuk macam 7 ni dia membawa bunyi G atau K. Macam tu juga kalau macam bentuk L ni, dia membawa bunyi N. Macam petak 4 segi, dia membawa bunyi M. Jadi setiap tulisan Korea dia membawa bunyi ABC. Dia represent ABC. Jadi kalau kita ni tahu ABC, InsyaAllah dah senang sangat kita boleh tahu macam mana tulisan Korea ni berfungsi dan macam mana kita nak sebut dan baca tulisan Korea ni. Okay. Jadi siang tadi kami ada share tentang saya ada share 2 gambar. Satu gambar konsonan dalam tulisan Korea iaitu konsonan Hangul. Satu lagi gambar vokal Hangul. Okay, kenapa saya share gambar ini? Sebab hari ini kita akan fokus pada 11 konsonan dan 10 vokal ini sahaja. Okay, kalau saya nak habiskan, nak ajar semua, memang takkan habis lah, memang lama lah. So, untuk sesi live kali ini, saya akan share dan ajar macam mana anda nak mengenal dan membaca 11 tulisan konsonan Hangul ini. So, next time lepas anda tengok tulisan Korea, anda dah boleh baca. Sebab apa? Sebab huruf yang saya ajar ni kebanyakannya dalam bahasa Korea menggunakan huruf-huruf ni. Okay? Jadi, kalau tengok dekat sini, kita ada macam bentuk yang saya cakap tadi, bentuk 7, iaitu represent bunyi K. Okay? Setiap huruf Hangul ni, dia membawa bunyi yang saya tuliskan ni lah. Ada bunyi K, bunyi N, bunyi D. So, saya hari ni saya takkan ajar nama setiap huruf ni. Sebab setiap huruf ni dia ada nama dia. Macam Kyok, Tiget, dia macam susah. So, untuk kita nak cepat faham, kita cuma tengok saja bentuk ni. So, kita cakap ini huruf K. Macam ini huruf N. Ini huruf D, huruf R. Huruf B, huruf M. Macam tu. Okay? Jadi, untuk kita mulakan, firstly saya akan ajar 4 huruf ini. So, mari kita lihat. Huruf pertama kat sini adalah huruf K. Huruf K atau G. Bentuk macam ni, dia membawa bunyi G atau K. Okay, contohnya kalau dalam bahasa Korea, kita ada Kimbap, Gimpo, Gangnam, Kim Jong-gu. Kan, tengok kan, kalau ada certain word, dia pakai huruf bunyi K. Ada certain word, dia pakai bunyi G. Jadi, setiap bunyi K atau G ni, dia mesti pakai huruf yang sama, iaitu huruf K ni lah. Okay. So, untuk yang huruf kedua adalah huruf N. Huruf N ni dia bentuk macam ni. Nanti saya akan ajar cara menulis huruf-huruf ni. Okay. Huruf N represent bunyi N lah. So, bunyi N contohnya macam Nabi, Nuna, Jenny. Okay. Kemudian kita ada huruf D yang bentuk macam C ni. Huruf D, contoh bunyi D kalau dalam bahasa Korea kita ada Tosi, Kada, Dobang Singgi. Okay. Cuma bentuk D ni kadang-kadang dia juga mewakili bunyi huruf T. Untuk certain case lah. Tapi kebanyakannya bunyi D. Kemudian kita ada bunyi R. Yang macam nombor 2 ni bunyi R. Okay, bunyi R atau L. Contohnya ramyeon, lotte, ri jong hyuk. Okay, nampak tak? Walaupun dia start yang ni, ramyeon ni start dengan R, tapi kita dengar R, tapi bentuknya adalah huruf, kalau kita tulis Hangul, dia tetap gunakan huruf yang sama, huruf R ni. Jadi dekat sini kita tahu ni huruf K, huruf N, huruf D, huruf R. So macam mana kita nak tulis huruf K, N, D, R ni? Okay. Kita mulakan dengan huruf K. Okay, ni huruf K, okay. Macam 7 kan? Cara tulisnya, 1, macam ni. 1, 2. Okay, mari saya tunjuk, okay. Cara tulis K, tarik 1, turun ke bawah.
Dan satu turun ke bawah. Saya ni tak smooth sebab saya guna mouse, jadi dia tak berapa smooth sangat lah. Tarik ke bawah macam ni. Dia macam 7. Okay, so anda pun boleh try dekat kertas dekat depan anda tu, practice kan. So waktu practice, apa yang tips yang saya boleh ajar, macam mana kita nak ingat banyak huruf Korea ni, kita just bila waktu kita tulis tu buat macam ni, kita sebut ni huruf K. So kita sebut K. 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 Jadi next time kita tengok tulisan Korea tu, kita dah tahu dah ini K. K. Orang yang tak belajar tulisan Korea, dia nampak K tu macam ni kan. Tapi kita yang belajar Korea, kita akan nampak K tu macam ni. Sebab untuk belajar bahasa, sebenarnya dia tak perlu menghafal. Cukup dengan bila kita biasa tengok bentuk tu, so kita dah boleh tahu dah tu K. So dekat sini saya tampal keynote. So kita boleh refer dekat sini lah. So mungkin anda pun waktu nak training tu, anda ada note anda letak dekat kertas yang lain. So waktu tulis tu, anda boleh refer lah dekat atas, dekat kertas nota tu. Macam sekarang saya tulis huruf K ni jadi kita K, okay. So huruf kedua adalah N. Okay, huruf N. Huruf N. Huruf N ni dia macam huruf K juga. Macam 7, cuma dia terbalik sahaja. Okay, dia macam L. Cara tulisnya, huruf N, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Macam anda tulis huruf L, tapi ni dalam Hangul lah. Ini kita panggil N. So waktu tulis tu anda just practice dekat kertas conteng je. N. Okay. Nanti dia akan terbiasa. So anda lepas ni anda tengok je bentuk L ni, anda tak sebut L dah. Anda akan sebut N. Alright. So yang seterusnya adalah huruf D. Huruf D. Okay. Huruf D. 1, 2. Okay. Huruf D ni dia macam bentuk C. Dia bentuk C tapi kita panggil dia D. 1, 2. Okay. 1, 2. 1, 2. Alright. 1, 2. Okay. Huruf D. Huruf D macam C tapi dia D. Okay, boleh tengok dekat nota kat atas saya ni. D. Kemudian kita ada huruf R. Huruf R dia macam 2. Okay, macam mana nak tulis huruf R ni? Macam anda tulis nombor 2. 1, 2. 1, 2. Okay, ni huruf R. So, waktu tulis tu anda boleh terus cakap lah R. Okay, contoh kat sini R. Okay, R. Okay, so semua dapat kan? D tu sama dengan T kan? Ya, betul. D sama dengan T. Tapi untuk certain case sahajalah. Waktu kita dah belajar banyak bahasa, banyak perkataan, maksudnya banyak vocab, so kita boleh tahulah bila vocab yang gunakan D dan bila vocab yang gunakan T. Okey, macam ni kan, macam saya ajar sekarang ni huruf R kan. Tapi kalau saya tengok kat nota ni, R boleh represent R ni boleh represent R dan L. Okey, maksudnya bentuk ni boleh represent R dengan L. Contoh macam nama saya Amirul. Dekat nama Amirul tu ada R, ada U, ada L. So dekat sini mesti akan ada dua benda ni. Sebab apa? R pertama jadi R. Lepas tu saya buat U yang kita akan belajar nanti. Dan R lagi. Jadi R yang ni pakai R lah. R yang ni pakai L. Okay. Nanti kita akan ajar slide-slide yang seterusnya lah. Okay. Konsonan yang kelima kita ada B. Okay, B. Bentuknya macam bakul. Kadang-kadang B ni juga dia bawa bunyi P. Okay. Contoh dalam bahasa Korea kita ada Busan, Bab, Pak Jisung, Pak Jimin. Perasan tak? Busan tu bunyi B. Tapi waktu kita sebut Pak Jimin, Pak Jisung bunyi P. Kadang-kadang kita ada sistem perkataan yang gunakan bunyi P. Bila kita nak guna bunyi P, lepas kita belajar lama-lama kita akan dapat beza yang bila kita sebut bila bentuk ni disebut B dan bila bentuk ni disebut P. Okey.
Okay, yang kelima ada konsonan M. M ni dia petak je 4 segi. M 4 segi. Contohnya, contoh bunyi Korea. Lee Min Ho, Mama, Myeongdong. Kalau siapa yang dah pernah sampai Korea, ada Myeongdong kan. Kalau dekat stesen subway dia tu mesti ada bentuk petak 4 segi. Okay, siapa yang peminat Lee Min Ho, mesti confirm boleh je lah Lee Min Ho ada petak 4 segi juga kat situ. Okay, and then seterusnya ada huruf S. Okay, huruf S macam ni lah. Contohnya dalam bahasa Korea, Shiny, Sengni, Sundambi. Okay, S. Okay, macam mana nak tulis dia? Okay, kita mulakan dengan huruf B. Okay, huruf B. Huruf B dia macam ni. 1, 2, 3, 4. Okay, saya tulis 1, 2, 3, 4. Huruf B. Dia macam bakul. Bakul kan? Bakul. B. Bakul start dengan huruf B. Dia sama lah. So, kita lukis gambar bakul ni, kita dah tahu tak? Nampak je gambar bakul ni. Ini huruf B lah ni. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. B. Waktu tulis tu sebut je terus B. Terus tahu ni B. Okay. Rasa kalau lupa bentuk ni macam mana, tengok nota dekat atas. Okay. Huruf B. Seterusnya kita ada huruf M. M. Okay. So, huruf M sangat simple. Petak 4 segi. Ini kita daripada kecil kita dah lukis dah sebenarnya tulisan huruf M bahasa Korea. Senang je. Lukis je 4 segi dah jadi M. So, bahasa Korea ni memang tak susah. Sebenarnya memang dah ada dalam diri kita. Kita dah pernah tulis tapi kita tak tahu, oh ni sebenarnya bentuk tulisan Korea kan. Bentuknya M. Bentuk 4 segi, so dia adalah M. Okay, yang seterusnya kita ada S. S. Okay. S boleh tulis macam ni. S ni dah ada gaya dia sebenarnya. Kita boleh tulis macam ni. Sekejap saya tulis. S. S boleh tulis macam ni. Boleh lukis macam ni. Dia macam kemah lah. Kalau nampak. Okay. S. Biasanya kalau saya tulis macam ni lah. Tapi ada juga orang Korea, diorang tulis nak cepat, diorang tulis macam ni. Tapi sama je maksud dia. S. Kalau nak berseni sikit, dia macam melengkung sikit. Macam ni. Ni pun S juga. Okay. Tapi bentuknya seakan-akan sama. So ini adalah S. Okay. S. Macam ni. S. S. Dia macam kemah. Okay. Macam bumbu rumah, macam kemah. Alright. Seterusnya, kita ada huruf H. Huruf H. Contohnya Hangul, Hyundai, Hyunbin. Apa-apa yang mula dengan bunyi H. Mesti ada bentuk ni. Kita ada huruf J. Huruf J bentuk macam ni. Saya akan ajar tulisnya kejap lagi. Contoh Jeju, Jajangmyeon, Jimin. Okay. Kalau siapa yang pernah pergi Jeju, sampai airport je mesti nampak bentuk ni dekat dia punya bumbung airport. J. Jeju. Okay. Kemudian kita ada huruf C. CH. Huruf CH. Contohnya Chongpyeong, Cha, Jonghichu. Okay. Bentuk J dengan bentuk CH ni dia seakan-akan sama. Cuma dia ada beza dia dekat dia punya kepala ni. Ada tanduk sikit. Okay. Kemudian kita ada bentuk Eng, NG. Bentuk bulat macam ni. Bentuk Dong. Bunyi ni contohnya adalah Dong Pyongwon, Song Ji Hyo. Okay. Apa-apa yang ending dia NG, mesti ada bentuk bulat. So, kita start dengan H. Okay. Cara tulis H. 1, 2, 3. Alright. 1, 2, 3. Dia macam orang pakai topi lah. 1, 2, 3. H. Okay. Alright. Seterusnya, kita ada bentuk J. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Dia macam S tadi. S tadi ni saja kan. Tapi J dia ada macam ni. Dia ada kepala dia. Okay. J. 1,
2, 3. Ni huruf J. Okey. Kemudian kita ada huruf C. Huruf C, huruf CH, C. Kita panggil bunyi dia C. Contoh macam kita sebut cantik, conteng. Apa lagi? Cerating. C kan. So bentuknya macam ni. Dia sama juga macam J tadi, cuma dia ada tanduk dia. Dia ada tanduk kat sini. Okey. Kalau nak tulis balik macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Atau dia ada cara lain juga macam ni, macam saya tunjuk tadi yang masa saya tulis J tadi. Kita boleh tulis dia macam ni. Lepas tu kita letak tanduk kat atas. Ada orang dia buat macam ni. Lepas tu ada tanduk dia tajam, tanduk dia tegak. Sama sahaja, tak kisah. Asalkan dia ada tanduk, jadilah C. Okey? Macam ni. So benda ni anda kena praktis. Tengok nota, tiru je terbalik. Okey? So bagi siapa yang baru tonton live ni, jangan risau. Kita akan save live ni. So lepas ni kalau anda nak revision, anda nak tengok balik, boleh buka je grup ni dan tengok balik. So kita sambung So kita ada bentuk bulat iaitu bentuk NG. Macam ni lah. Ni NG lah. Senang kan? Dah biasa tulis. Bulat ni NG. Alright? Tapi kena hafal lah sebab tu kita kena ada note dekat sini. NG. Okay? Ini contoh tulisan tangan. Ada banyak bentuk, banyak version. Tapi maksudnya sama dan orang Korea masih faham. So ini vokal. Kita ada 10 vokal dekat sini. Kita ada A, Ya, O, Yo. Kita ada O. Kita ada Yo, U, U, E, I. Okay? Bila saya sebut A ni bukan maksud saya sebut A. Saya sebut bunyi. Saya sebut bunyinya. A, Ya. Okay? So kita just tahu ini sahaja dulu untuk minggu ni. InsyaAllah dah boleh terus baca dah. Okay? Contoh pertama. Okay, kita start dengan vokal pertama. Vokal A. Vokal A macam kita sebut perkataan abah, ayah, atuk, aku, ayam. Okay? Cara menulisnya macam ni ke bawah, ke kanan, ranting. Okay, contoh cara nak tulis bunyi A. Buat satu garis lurus, sebatang pokok, ada ranting di belah kanan. Sebatang pokok, ranting belah kanan. Itu bunyinya A. 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 Okey, ni bunyi A. Satu pokok, ranting belah kanan, A. Okey, dan kita ada Ya. Ya ni kita boleh cakap macam Ya ni abang kepada A. Sebab apa? Bentuknya seakan sama, cuma dia ada dua ranting. Okey. Sebatang pokok, ranting belah kanan kita panggil A. Tapi bila dia ada dua ranting, kita panggil dia Ya. Okey? Kita buat A. Ini A. A. Yang ini Ya. Okey? So, ini bentuk Ya. Okey, faham semua boleh dapat Saya harap saya tak laju sangat lah. Kalau saya laju sangat, saya mohon maaf, tapi boleh tengok balik video ini selepas habis live ini. Okey. A, Ya. Nampak tak? Bentuk sama kan? Bentuk A dengan Ya sama, cumanya ada dua ranting tu. Okey. Okay, sekarang vokal kedua adalah vokal O. Okey, huruf vokal ni special sikit. Dia tak ada repeat bunyi apa-apa. Macam tadi kita, vokal yang pertama tadi ada repeat A kan? A. Macam ni tak ada, tapi bunyinya bila contoh bunyinya seakan-akan macam kita sebut O dalam English tapi kita silentkan R tu. O, or. Kita nak sebut or tapi kita silentkan R tu dia jadi O. O, okey? Macam kita sebut perkataan awesome. Awesome. O. O, right? So bentuknya macam A juga, cuma ranting dia belah kiri. Okey? Saya tulis O. Okey, ataupun anda nak buat rantingnya dulu pun boleh. Ranting mesti pendek, pokok mesti lagi besar daripada ranting. Okey, O. O. Okey, O. Ini bunyinya O. Okey, O. So, O ni dia ada abang dia juga, iaitu Yo. So, macam mana kita nak tulis Yo? Kita tahu ini O. So, untuk jadi Yo, kita just buat dua ranting di belah kiri. Jadilah Yo.
Okay. O, yo. Nampak? Dia sama macam a, ya tadi. Tapi di belah kanan. Yang ini o, yo. Dia punya ranting belah kiri. Okay. O. Sebutan dia macam kita sebut or lah. Tapi kita silentkan R tu. O. Okay. Vokal ketiga kita ada O. Okay. Dia start dengan O juga. Tapi kita sebut O. Tadi O. Ni O. Contohnya bunyi yang sama macam kita sebut opah, orang, opo, opa, O. Okay. O. Cara tulis O ni. Satu ke bawah. Lepas tu ada panjang ke apa? Satu ke bawah, panjang melintang. Okay, contohnya. Satu ke bawah, panjang melintang. Okay. Dia macam T. T terbalik. Tapi dia punya ni pendek sikit. Okay. Ini O. O. Alright. Penulisan tak ikut step tak apa ke? Tak apa. Tak kisah pun. Tak semestinya kena tulis ni dulu. Lepas tu nak tulis ni. Kita boleh lukis ni dulu. Terpulang. Asalkan bentuknya tu jadi. Okay. O. Ni bunyi O. Kalau ada bunyi O, dia mesti ada bunyi yo juga. So, macam mana kita nak tulis yo? Macam tadi. A, dia ada ranting 1. Ya, dia ada ranting 2 belah kanan. O ranting 1 belah kiri. Yo ranting 2 belah kiri. Macam O ni dia ada gigi dia. O gigi 1. Yo gigi 2. Yo gigi 2. Tapi make sure lah center. Okay. Yo. Yo. Okay. Yo. Alright. Macam tu je. Simple. Kan? Okay, nampak? O, yo. O, yo. Apa-apa bunyi yang bermula dengan Y, pastinya dia akan ada 2 ranting atau 2 gigi. Okay? Macam ni. O, yo. Alright? Kalau anda tengok tulisan Korea yang ada translation, contohnya macam ada, macam kita tengok Annyeonghaseyo, lepas tu ada, tapi dengan ejaan A, N, Y, E, O, N, G tu semua kan. Itu sebenarnya ada yang betul dan ada yang salah. Tapi bila kita dah belajar cara menyebut, kita tak perlu tengok yang tulisan ABC tu. Just kita baca tulisan Hangul tu pun dah perfect dah kita punya pronunciation. Okay. Sekarang saya nak ceritakan kebanyakan pronunciation, kesalahan pronunciation tu ada bila kita sebut O dengan O. Sebab ada orang yang tak boleh nak beza macam mana nak sebut O, macam mana nak sebut O. Okay, bila kita nak sebut O, mulut kita ke depan. O, O, ke depan. O. Tapi bila kita sebut O, mulut kita lebih besar. O, O. O, O. Okay. O, bila kita sebut O, mesti mulut kita ke depan. O. O, dia lebih buka. O. Alright. Okay, vokal seterusnya adalah vokal U. Vokal U ni dia macam huruf U. Contoh, ubat, ubi, ibu, upin. Okay. Bentuk dia macam huruf T. Tapi, ini pendek sikit. Dia macam O tadi, tapi dia ke bawah. Kalau O tadi, dia macam O. O tadi ke atas, O. Tapi untuk U, dia ke bawah. Okay. U. U. Okay. Bila ada U, ada juga U. So, U buat 2 gigi saja. Okay. U. U. Alright. U. U. Alright. U. Macam ni cara dia. U ada 1. U ada 2 gigi. Okay. Vokal seterusnya adalah vokal E. Vokal E. Bunyi ni macam kita sebut perkataan emak, helang, pening, engkau, E. E. Dia bukan E. Saya tulis E tapi dia sebutan dia adalah E. Okay. Caranya senanglah. Buat garis melintang je dah jadi E. Okay. E. Okay. Vokal ni paling senang sekali. Sebab apa? Sama je. Universal. Okay. Dia macam huruf I. Dan bentuknya pun bentuk I. Okay. Bunyinya pun bunyi I. Ibu, itik, ikan, upin. So, yang ni anda memang dah memang dah tahu lah. I. Sama je. Macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan.
Okey, bentuknya macam inilah. I. Okey. Okey, tadi saya ada cerita tentang konsonan kosong ni, eng ni. Okey. Bila kita nampak benda bulat ni, pastinya bunyi dia tu, jika jadi huruf ketiga dalam suku kata, dia mesti akan bunyi eng. Kalau tengok kat sini, bentuk ni semua ada bulat di akhir kata kan, di akhir ni, di bawah. Bunyinya pun bunyi eng, kang, bang, dong, song, ming, jeng. Okey. Tapi dia ada fungsi lain juga. Fungsi kedua dia adalah dia membunyikan huruf vokal. Perkataan-perkataan yang start dengan huruf vokal. Contohnya macam a, o, u, e, i. Okey? Okey, saya bagi contoh. Contohlah saya nak sebut a dan i dalam bahasa Korea. So, saya dah tahu. Saya tengok dekat nota saya, dekat sini, bentuk a macam ni. Sekejap. Okay, saya nak tulis a dan i. Okey. Bentuk a saya tahu macam ni. Ada batang pokok, ranting belah kanan kan. Bentuk i saya tahu macam ni. Cuma, bila saya tulis i dalam bahasa Korea, yang ni tak lengkap. Dia tak bunyi. Sebab vokal tu tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti kena ada huruf kosong tu. Barulah vokal ni bunyi. Kalau macam saya tulis sekarang, dia tak ada bunyi. Saya tak boleh nak sebut dia a. Tapi bila saya tambah dekat sini, bulat, saya boleh sebut dia a. Sama juga dengan i. Saya tak boleh sebut. Tapi kalau saya letak benda ni, barulah lengkap. Ai. Ai. Ai ni dalam bahasa Korea, dalam bahasa Malaysia maksudnya baby, bayi. Okay? Ai. Alright? Jadi itu antara peranan bentuk kosong ni, bentuk O ni. Dia membunyikan vokal tu. Contoh macam annyeonghaseyo kan. Annyeonghaseyo dia start dengan huruf A. Annyeong, A. Bunyi A. So, dia mesti ada lambang ni lah. So, saya akan ajar dan macam mana cara tulis dia. Okay? Okay, so sekarang kita dah kenal 11 huruf konsonan. Dan kita dah kenal 10 huruf vokal. Okay? Saya harap anda dah tulis vokal dan konsonan ni lah dekat kertas. Supaya kita boleh rujuk. Contohnya bila kita ada nota, kita pegang nota kita dan kita praktis dekat kertas yang lain. So kita refer nota-nota gambar ni. Okay? Sebab bila dah lama-lama tu, kita boleh hafal lah. Okay. So sekarang ni kita dah kenal huruf. Stage pertama dan kita dah kenal huruf. So stage kedua adalah kita belajar menulis. Alright? Belajar menulis. Kalau perasan, bentuk tulisan Korea ada yang ke sini, ada yang ke kanan dan ada yang ke bawah. Okey. Satu kotak ni dia ada 2 huruf, satu kotak ni ada 3 huruf. Yang ni ada 3 huruf ke bawah. So bila kita nak tulis ke bawah, bila kita nak tulis ke kanan. Jadi kita ada 2 teknik, satunya teknik 4 kotak dan satu lagi teknik 3 kotak. So saya akan ajar macam mana kita nak tulis guna teknik 4 kotak dan bila kita nak tulis guna teknik 3 kotak. Alright? Teknik 4 kotak ni, cara menulis guna 4 kotak ini hanya apabila konsonan bertemu vokal yang menegak. Maksudnya vokal yang menegak macam inilah. Batang-batang pokok yang menegak ni. A, ya, o, yo, i. Okay. So, dia akan kita akan guna teknik 4 kotak ni lah. Okay. Teknik 3 kotak pula, cara menulis guna 3 kotak ini hanya apabila konsonan bertemu vokal yang melintang. O, yo, u, u, e. Okey, macam contoh yang ada dekat sini. Okey. So, ini satu contoh 2 huruf. 2 huruf apabila konsonan bertemu dengan vokal. Dia mesti konsonan yang kena bertemu dengan vokal baru ada bunyi. Contoh macam B jumpa dengan A dia jadi ba. C jumpa dengan A dia jadi ca. Okey, dia tak boleh konsonan jumpa dengan konsonan, dia takkan ada bunyi. Dia mesti konsonan jumpa dengan vokal baru ada bunyi. Okey. Contohnya kita tengok kat sini huruf K. Sekarang ni pronunciation dia adalah kada. So kalau kita tengok K ni asal dia K bertemu dengan A. Kan? Tengok bentuk 7 ni kat sini kalau kita tengok nota ni K. Dekat sini kita tengok A. Betul. Jadi cara tulis dia kita isi K, kita isi A. So dia akan jadi K. Nampak? Sebab apa kita guna 4 kotak? Sebab vokal yang digunakan tu adalah vokal menegak. So, kita guna konsep 4 kotak. K, A. So, kita tulis balik dekat-dekat. K,
A. Okay. Begitu juga dengan da. Da, D bertemu dengan A. D sini bertemu dengan A. A ni vokal ni menegak. Jadi kita guna konsep 4 kotak D, A. Okay. Sebab dia 2 huruf, so kita kena ikut nombor 1 dengan nombor 2. Kalau dia ada 3 huruf bercampur, kita guna nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay. So dia jadilah da. Okay. Faham kan? Alright. Okay. So seterusnya, kita ada contoh konsonan 3 huruf. Contoh 3 huruf, konsonan campur dengan vokal, campur dengan konsonan. Kalau dalam bahasa Malaysia tu contoh K campur dengan A, campur dengan N, dia jadi kan. Alright. Macam ni pun sama juga. Kita ambil kat sini. Sekarang ni ayat ni adalah hangang. Okay, kita ambil yang ni dulu. Macam mana dia bunyi, boleh jadi bunyi han. Kita nampak dia ada bentuk, han ni asal dia daripada H. Yang ni kan, yang macam orang pakai topi ni, H. Dia jumpa dengan A, jumpa dengan A, dia jumpa dengan N. Nampak ni, L dengan N kan. Jadi kita nampak kat situ, H campur dengan A, campur dengan N. Dia jadi han. So, cara tulis dia, huruf nombor 1, campur huruf nombor 2, campur huruf nombor 3, dia akan jadi han. Tapi waktu kita nak tulis, disebabkan dia 3 huruf, kita bawah ni, nombor 3 ni, kita kena bagi balance. Kita kena letak tengah-tengah. Barulah mematuhi kriteria huruf Korea lah. H, A, N. Jadilah han. Okay? Sebab tu nota yang atas ni sangat penting. Sebab bila kita dah biasa tengok, kita dah terus terbiasa. Kita terus nampak je, kita tahu dah huruf apa. Okay, contoh macam yang ni. Ni huruf apa? K jumpa dengan A jumpa dengan eng. Okay, ni eng. So dia jadi macam ni. Kita tulis K 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Disebabkan dia 3 huruf saja, yang bawah tu kita kena letak center. Kita tak boleh letak macam ni, bawah, direct bawah K. Okay, kita kena letak center. Alright. Okay, jadilah kang. Kalau untuk vokal, kosong tu memang, O tu memang letak sebelah kiri. Betul. Itu kalau perkataan yang start dengan huruf vokal, memang kena letak sebelah kiri. Dia tak boleh letak sebelah kanan, dia jadi bunyi lain. Sebab vokal tak boleh start dulu. Dia mesti ada huruf lain, huruf konsonan lain. Okay, ini contoh 4 huruf. Contoh 4 huruf ni jaranglah kita jumpa. Tapi ada. Macam ni contohnya 4 huruf kan. 1, 2, 3, 4. Macam mana nak tulis contoh ni. Okay, contohnya yang ni. Okay, ini kita tahu huruf. Kita tengok kat sini huruf D. Kat sini kita tahu huruf A. Ini huruf R atau L. Ini huruf K. Okay, ini tak. Bunyi dia tak. Tak. Maksudnya ayam. Okay. Tak. Tapi jarang lah. Tapi ada. Okay. Baik. Sekarang kita nak belajar cara huruf menulis yang 3 kotak ke bawah tu. Syarat dia mesti kita kena guna vokal yang melintang. Macam ni kan. Contoh soju. Soju. Okay. So kita ambil so ni dulu. Disebabkan sini soju. Okay, ni saya typing error. Sebenarnya dia S. Okay, S. Lepas tu bertemu dengan O. O ni melintang kan. So dia kena guna teknik 3 kotak. So dia akan jadi macam ni. So. Okay. Yang kedua ju. J jumpa dengan U. Okay. Ju. Kalau 3 huruf pula, sama je konsep dia. Dia macam ni. D, O, N, G. Dong. Okay. Dia macam tulisan Korea je. Kita ambil ni, kita tengok ni huruf apa. Ni huruf D. Kita padan-padankan je. Cari je. So dia akan jadilah dong. Ni mun. Okay. Ni campur ni, campur ni. Tapi susun ke bawah. Jadi mun. Contoh 4 huruf. Disebabkan dia guna melintang juga, so kena pakai yang kotak ke 3 kotak punya teknik. Okay. Cuma dekat bawah sekali, walaupun dia kotak, tapi kotak ketiga tu dia kena share lah. Dia kena share dengan R dengan K. Okay. He. Okay. He. Jadi kita sekarang dah selesai. Kita dah kenal huruf. Kita dah tahu cara nak tulis, nak susun. So setakat ni ada apa-apa soalan tak? Saya boleh baca soalan dulu. Kalau ada soalan boleh tanya kat bawah kat komen. Kalau W bunyi macam mana? Okey, untuk W kita akan ajar the next class.
Sebab untuk sekarang tak sempat nak cover. Kita nak mahirkan ni dulu sebab mungkin ada orang yang tak ada basic. So ini sangat penting kita kuasai ni dan mungkin kita akan kuasai lah yang seterusnya. Okay. Alright. Jadi mari kita buat latihan. Okay. So sekarang ni latihan saya nak anda try dan anda type jawapan dekat bawah juga. Sekarang kat sini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 perkataan bahasa Korea. Tapi kita nak tahu bunyi dia macam mana. So, saya nak anda, kita jawab yang pertama dulu, yang kat atas ni dulu. Okey, agak-agak ini bunyi apa? Yang atas sekali yang saya tandakan ni. Okey, ini bunyi apa? Boleh komen kat bawah. Jadi, kita apply benda yang sama juga. Kita pilih saja huruf kat sini. Dan kita akan, okay, saya buat contoh je. Kalau macam ni. Sekarang ni kita nampak. Okey, itulah jawapannya tadi. Okey, bentuknya macam ni. Okey. Bentuknya macam ni. Kita dah tahu bentuknya macam ni. So, apa yang kita buat? First, kita tengok yang ni. Bila kos O ni dekat depan, dia mesti tak ada bunyi. So, ni memang silent lah. Ni tak ada bunyi. So, yang ni adalah A. So, kita pun tulis A. Yang ni dia kat depan kan. So, tak ada bunyi. Bila kat depan tak ada bunyi. Dah hanya ada bunyi bila kat belakang saja. Gaya ni, garis ni I. So kita tahu ini bunyi I. Okey? I. Okey, itu semua dah isi jawapan. Okey, I. Okey, nombor 2. Saya bagi contoh juga. Dan nombor 3 anda boleh terus buat sendiri. Okey, nombor 2 Nombor 2 contohnya macam ni. Okey. Bo. Okey. So, macam mana saya nak tahu? Macam mana kita nak baca? Kita yang baru nak belajar bahasa Korea ni kan, macam mana kita nak baca dengan mudah? So, kita tengok huruf pertama dulu. Huruf kita asingkan dulu. Okey, kita asingkan. Kita asingkan kat sini, pecahkan. Okey, kita start dengan ni dulu. Yang ni kita tahu dia adalah B. Okey, dia adalah B. Vokal ni kita tengok sini dia adalah O. So, kita tahu nak sebut dia Bo. Yang ni D. Kita ambil macam ni. Yang ni A. Okey. Sebab awal-awal kan kita tak hafal lagi. Jadi kita tengok je nota. So kita dah tahu kat sini. Boda. Boda. Okey. Boda. Kita dah tahu kat situ. Macam tu. Sebab itu nota tu penting. Okey. Boda. Okey. So anda boleh cuba try yang nombor 3. Nombor 3. Oh dah nampaknya. Nombor 3 pun dah ada orang jawab. Okey. Cuba try nombor 3 ni. Boleh cuba. Tengok note dekat sini yang saya colourkan merah kuning ni kan. Nombor 3. Okay, ambil satu huruf. Lepas tu kita padan-padankan je. Sebab setiap huruf dia represent ABC word. Dia ada word dia sendiri kan. Word alphabet dia sendiri. So kita just sambung-sambungkan sahaja. Okay. So, macam mana kita nak sebut? Bukan maksud dia kita nak sebut. Macam mana kita nak sebut, bukan maksud dia. Yang apa yang kita nak belajar sekarang adalah kita nak baca dulu. Kita nak baca pronunciation yang betul. Okay. Okay, kat sini saya nampak. Okay, Nadia Nur Nabilah, Jusa betul. Yunis, Jusa. Okay, Nas Atifahana, Jusa. Okay, ni tak ajar pun SEU ni. Okay, tapi tak apa, betul. Jusa. Okay. Syuhada pun Jusa. Okay, betul. Jawapan dia Jusa. Okay, nombor 4. Okay, bentuk macam ni. Yang ni dia ada 3 huruf. Dia ada 3 huruf. Lepas tu huruf O dia, huruf NG dia tu ada 2. Okay, apa pula nombor 4? Oh, yang ada yang dah expert juga Okay, nombor 4. Okay, saya teruskan je sebab dah ada jawapan yang betul kat situ. Okay, ada yang. Sebab apa yang? Okay, jom kita tengok nombor 4 dulu. Mungkin ada yang tak pasti. Okay, bentuk macam ni. Okay, ni vokal menegak kan? Bila vokal menegak kita guna konsep 4 kotak. Okay, so macam mana yang? Okay, first bila kita nampak bulat tu kat depan, dia takkan ada bunyi. Okay, so yang ni tak ada bunyi lah.
Walaupun kita tahu ni huruf NG tapi dia tak ada bunyi. Okey, yang ni kita tahu dia adalah ya. Sebab apa? Batang pokok ranting ke kanan ada dua kan? Ya. Ya. Okey. So bulat yang ni dia dah bukan kat depan, dia dekat bawah. So kita boleh pakai yang ni NG. So kat situlah kita dapat bunyinya yang. Okey. Okey, nampaknya ramai dah faham. Okey, seterusnya ni kogi. Okey, kogi. Okey, ada orang tanya kogi atau kogi. Okey, dua-dua betul. Kogi atau kogi, dua-dua betul. Okey. Kalau kebanyakan orang Korea dia akan sebut kogi. Kogi. Dia akan bunyi K lebih sikit. Kogi. Tak ada lagi orang Korea sebut gogi. Biasa dia sebut kogi. Tapi untuk kita nak belajar, kita nak tahu dia huruf apa, kita boleh gantikan dia dengan G. Sebab lama kelamaan bila kita dah praktis, kita dah dengar orang Korea sebut, so kita dah tahulah tu kogi. Okey? Betul, betul. Kogi. Okey. Seterusnya adalah adil. Okey? Adil. 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 Okey. Okey, saya tunjukkan adil ni. Adil. Ni A. Ni del. Okey. A ni mungkin dah faham. Okey. Del ni kita ambil je. Ni D. Ini E. Ini R atau L. Okey. Kenapa tak ada? Kenapa adil kan? Okey. Sebab kebiasaannya bila R ni dekat bawah atau di huruf yang ketiga dalam satu suku kata tu, dia akan represent L. Okey, dia akan represent L. Dia tak akan jadi other. Dia macam nama saya lah, Amirul. Ada R, U, L. Mesti yang R yang kedua yang ending tu mesti L. Okey. Okey, macam ni. Ada panjang sikit. Apa? Kita mulakan dengan yang atas ni. Dia agak-agak apa? Yang ini. Adil anak lelaki ke? Betul-betul. Adil anak lelaki. Okey, yang ini apa agak-agaknya? Boleh try. Pilih sahaja. Okey, Citra Cinta Ramyon, Anastasia Ramyon, Sarah Anwar Ramyon, Amira Syafiqah Ramyon, Nurdiana, Liana pun Ramyon. Okey. Ramyon. Amy Omar Ramyun. Okey, Amy Omar ni salah. Pronunciation Amy Omar ni kurang tepat sebab dia sebenarnya Ramyon. Okey. Okey, kalau macam tu kita tunjukkan macam mana kita nak sebut. Macam mana boleh jadi Ramyon. Alright. Ra, kita tahu Ra. Okey. Ra kita tahu sebab R jumpa dengan A. Myon. Okey, Myon. Alright, Myon. Ni kita tahu huruf M. M. Y. E. O ni kan. So, Myon. M. Kita campur dengan Yo. Kita campur dengan N. Jadi, Myon. M. Yo. Macam mana saya tulis ni? Okey, Yo. Dan N. Okey, Ramyon. Ramyon. Okey. Yang kedua. Oi, tak sebut lagi. Dah sebut. Bulgogi. Okey, betul. Bulgogi. Kogi ni tadi sama je macam kogi tadi. Cuma dah ada bul. Nampaknya semua dah faham. Faham ya? Okey. Bulgogi. Okey, yang seterusnya. Okey, bagi siapa-siapa yang masih tak dapat lagi, tak dapat tangkap lagi, just guna saja, tengok saja setiap huruf ni, padankan je dengan atas ni. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat kan. Tapi kita just slowly je, ambil satu huruf, lepas tu guna huruf yang seterusnya, kita ambil translation ni, yang ada ABC ni kan, kita susun saja, mesti jadi ni. Okey. Ohu. Ohu. Betul, ohu. Okey.
Yang ni kudu. Kudu. Pun sama juga direct translation lah kita kata K kat sini. Kudu direct translation. So apa saya cakap direct? Sebab setiap huruf ni dia ada huruf ABC dia. Macam ni kita tahu dia adalah K. Adalah K. Yang ini U. Yang ini D. Yang ini U juga. Jadi direct translation. Kudu. Senang je kan? Okey. Yang ini pula. Yang nombor apa ni? Nombor 5 ni. Yang nombor 5 ni ada, yang ni ada 2 huruf, yang ni ada 3 huruf. Okey. Dia yang penting sebenarnya bunyi. Waktu kita tulis yang ABC ni tak kisah sangat sebab ada orang macam nak sebut O ni dia tulis OR, ada nak sebut EO, tak kisah sangat. Yang penting bila kita sebut kita tahu bunyi apa. Macam myon. Dia bukan myon, dia bukan myun, dia myon. Macam kogi, bukan kogi. Kogi pun ada maksud dia juga. Kogi tu sana, kogi. Contoh kalau macam ada orang tanya, awak nak pergi mana? Saya nak pergi sana. Kita pun cakap, saya nak pergi kogi. Tapi orang Korea tu dengar nak pergi daging. Kogi ni daging. So pronouns tu kena tepat. Ejaan tak penting sangat sebab bila kita, melainkan kalau kita nak jawab exam dalam Korea, kita nak sambung belajar dekat Korea, ejaan penting lah. Tapi kalau kita nak conversation dengan orang, nak dengar orang cakap, so bunyi tu main peranan penting. Okay? Okay, macam ni. Kohyang. Okay, kohyang. Yang last kali ni adalah Yongsan. Okay, dah 3 kat sini. Yongsan. Nampak tak? Dia bentuk bulat di awal. Jadi bila dia bentuk bulat dekat awal ni, mesti dia guna vokal. Lepas tu kita tengok kat bawah dia, huruf kedua dia tu ada macam yo kan. Ada yo. So dia start dengan vokal kat situ bunyi. Lepas tu dia jadi yo. Yo disambung dengan ng jadi yong. San direct translation. Ni bentuk S, ni bentuk A, ni bentuk N. San, yong san. Okey. Nampaknya semua dah faham kan? Okey. Gudu tu boleh jadi kudu juga kan? Ya, boleh jadi kudu. Tapi pronunciation dia kalau kudu ni memang kita sebut kudu. Kasut. Kudu. Okey. Kudu, kasut. Okey. Okey, kalau nak tahu sambil-sambil tu saya cerita maksud juga ya. Macam ni, ohu ni siang. Ohu. Kudu kasut. Kohyang kampung. Yongsan ni nama tempat dekat Seoul. Tempat orang beli gadget elektronik. Macam kalau dekat Kuala Lumpur macam kat Loyat lah. So ni Yongsan. Ramyeon kita tahulah. Yang sedap tu. Bulgogi pun sedap juga. Okey. Okey. Stage membaca tulisan Korea dah settle. So sekarang kita dah tahu kenal huruf dan kita dah tahu baca. Walaupun kita masih tengok nota, tapi tak apa. At least kita tahu baca. Sebab bila kita dah praktis lama-lama, kita dah tengok nota, kita dah kenal. So sampailah kita tengok nombor 7 tu dia jadi K, itu maksudnya kita dah kira Korea lah. Okay? Bila kita dah nampak petak 4 segi tu, kita sebut M. Walaupun orang cakap square, tapi kita cakap ni bukan square, ni M. Sebab apa? Sebab kita belajar bahasa Korea kan. Okay? So, itu dah settle. So, sekarang ni macam mana kita nak belajar menulis pula. So, bagi kawan-kawan yang dah ada tulisan Korea, ada word keyboard Korea dekat phone, dekat laptop, boleh tulis. Bagi kawan-kawan yang tak ada, boleh guna tulis kat kertas. So, bolehlah tulis benda-benda ni semua. Okay? Macam boleh tulis pada, macam mana, saja, kaja, nara, sarang, uyu. Boleh try tulis. Okay, boleh try tulis. Saya bagi dalam masa 1 minit, 2 minit. Try tulis. Dan kita akan tengok jawapan anda betul atau tak. Okay? Okay, try dulu.
Okey, semua nampaknya semua ni macam dah terror-terror je kan. Macam dah hebat je. Macam dah boleh skip kelas ni lah sebenarnya. Kita boleh terus ajar advance. Sebab nampak macam ramai yang dah boleh tulis. Bila dia dah install Word Korea dekat dalam phone tu, maksudnya dia dah terror lah. Kan? So, jom kita check kawan-kawan kita semua. Betul ke tak jawapan anda, okay? Kita mulakan dengan pada. Pada, okay? Pada. Pada ni maksudnya apa? Agak-agak siapa tahu pada maksud pada? Kalau tulis dah betul, maksud kalau tahu memang lagi betul, lagi advance lah detail. Okay? Pada. Okay, pada ni maksudnya pantai. Okay? Pantai. Okay. Macam kalau dekat Korea tu, kalau macam musim panas, nanti orang Korea tanya ajak, okay, padai kale, kita pun cakap ni cua, kita pergi pada. Okay. Okay, seterusnya saja. Okay. Saja ni maksudnya lion, okay? Singa. Okay, kaja ni memang biasa dengar lah, kaja. Okay, kaja kalau kita drama Korea kan, pergi macam Pak Menggurau kaja, si tangan kaja, kaja maksudnya jom pergi, let's go, kaja, okay, kaja, okay, kaja, ajak. Kalau apa-apa selalunya kalau dalam bahasa Korea tu, apa-apa yang bunyi ja, bunyi JA ni, mesti dia macam ayat mengajak lah. Kaja, kombu haja, jom belajar. Okay? Okay. Nara maksudnya nara apa? Nara agak-agak apa maksud nara? Urinara. Nara maksudnya negara, okay? Negara. Okay, sarang ni semua tahulah kan? Love. Okay, uyu ni maksudnya susu. Okay, susu, uyu. Okay, ni soalan terakhir sebelum kita nak tamat kelas kita. Okay, boleh jawab, try jawab. Ini simple je lah. Tadi tu dah susah tu pun dah boleh jawab. Saya rasa yang ni kejap je lah, sekelip mata je dah boleh dah. Yang ni dah tak payah tengok nota dah. Kita tengok je kita dah tahu dah. Nak tulis N tu macam mana, U tu macam mana, G macam mana, A macam mana kan. Dah boleh tulis dah terus. Okay, kita ada nuga, baji, kimchi, nuna, myeongdong. Okay, nuga, baji, kimchi, nuna, myeongdong. Siapa yang suka makan kimchi tu, dia kena tulis, kena betul-betul tepat lah. Okay. Nuga. Kimchi. Baji. Nuga, baji. Okay. Jom kita lihat. So, jawapan pertama bagi nuga. Macam ni nuga. Simple je. Kita ambil N. Kita ambil U. Okay, kita buat contoh. Nuga. N kat sini. Mana N? Sini N. N. Nu. Kita tahu dia nu. So, dia mestilah bentuk U. Nu. Ga. G. A. Kan? Simple. Nota ni penting. Lama-lama dah terbiasa. Okay. Kita ada baji. Alright. Baji. Baji pun sama je. Direct translation. Ambil B, ambil A, ambil J, ambil E. Jadilah baji. Kimchi. Kalau tengok kat sini dia ada K, dia ada I, ada M. So, pilih je. K, I, M. Sama juga Chi. Ambil CH. CH, kita ambil I. Tada, jadilah kimchi. Okay. So, senang saja. Nunam senang. Nunam macam nuga juga. Ada double N kat situ. Myeongdong. Okay, Myeongdong. Alright. Okay. So, dengan sampai je part ni, maksudnya kelas kita pun dah
selesai. Okay. Dah selesai. So kalau ada soalan boleh tanya kat ruang komen. Sebenarnya sekarang ni kita dah kenal huruf, kita dah tahu nak tulis macam mana, dan kita dah tahu baca. Okay. Cumanya sekarang bila kita kena banyakkan latihan, kita kena biasa tengok note yang huruf tu. Bentuk ni dia huruf apa, bentuk ni huruf apa, supaya kita dah memorise dalam kepala kita dah tengok, dah tahu. So dengan cara tu lagi senang lah kita nak tulis, nak baca. Okay. So, saya boleh tengok kalau ada persoalan. Okey, Nuna, betul. Nuna adalah panggilan kakak untuk lelaki. Contohnya, saya ada kakak. So, saya panggil kakak saya Nuna. Okey. Saya tak boleh panggil kakak saya Oni. Oni tu bila kalau macam ada kalau adik perempuan, dia panggil kakak perempuan. Yang tu boleh panggil Oni. Kalau macam saya lelaki, saya panggil kakak saya panggil Nuna. Macam mana nak tahu bila nak tulis sebaris? Okey. Nak tulis sebaris, maksudnya tulis sebaris ke bawah kan? Okey, nak tahu tulis sebaris ke bawah, kita tengok dekat slide. Kalau apa-apa benda yang menggunakan vokal yang melintang. Okey, vokal yang melintang. Contohnya macam ni. Macam ni kan? Kita gunakan vokal yang melintang. Macam ni, D dijumpa dengan O, jumpa dengan NG. O ni kan melintang. Okey, vokal yang melintang yang macam kat atas ni, saya ada tulis note. O, U, 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 E. So, itu maksudnya dah kena tulis sebaris. Contohlah, kita tak tahu bila nak tulis sebaris ke sebaris ke atau nak guna 4 kotak tu kan. Contohlah, saya nak tulis dong. Saya nak tulis dong. Saya tahu dong, saya tahu dong tu nak pakai huruf ni. Tapi kalau saya tulis sebaris, dia jadi macam ni. Nampak tak? Tak cantik, tak Korea lah. Jadi apa yang saya dah tahu dah. Bila saya tulis macam tak kena je, saya tahu sebenarnya macam ni. Barulah nampak Korea. Okay. Dia macam tu lah. Soalan-soalan lain. Okay, macam Opah yang. Ya betul. Opah pula bila perempuan dia panggil abang, dia panggil Opah. Kalau lelaki dia panggil abang. Macam saya ada abang, saya panggil abang saya panggil Hyong. Okay, Hyong. Saya tak boleh panggil Opah sebab saya lelaki. Okay. Dia uyu Okey, jom kita tengok uyu. Uyu kita tahu kita pakai u, kita pakai u. So, kita tahu u tu macam ni. Tapi dia tak boleh sendiri. So, saya letak bulat kat bawah, kat atas. Jadi u. U pun sama juga, ada vokal. So, saya kena letak bulat dulu. So, baru saya ambil u. Okey, macam ni. Okey, jadilah uyu. Okey, faham, simple nak faham. Okey, senang kan? Okey, senang. Siapa kata bahasa Korean susah? Bahasa Korean ni senang sahaja sebenarnya. Okey. Baik. Maka dengan ini kita pun dah selesai kenal huruf, kita dah tahu nak menulis, kita dah tahu nak membaca. So, insya-Allah kami di Talk Heyo akan sediakan lagi beberapa metode untuk anda buat latihan. So, anda boleh check dekat grup Telegram untuk buat latihan lah dekat rumah. And then, yang kita belajar ni sebahagian sahaja. So, saya akan ajar lagi, nanti kami akan ajar lagi baki vokal-vokal atau konsonan yang kita tak habis belajar tadi tu, kita akan belajar di next class yang kami akan umumkan di grup, di channel Telegram. Okay. Mungkin minggu depan, hari yang sama, itu tak pasti lagi. Tapi kita akan try kalau sambutan menggalakkan dan kalau sambutan menggalakkan, kita akan buat lagi lah free class ni setiap minggu. Okay. So, apa yang saya harapkan adalah anda dapat sesuatu, faham apa yang kami dah kongsikan, kami dah ajar. Saya rasa cara yang saya ajar ni mungkin senang untuk anda, dan kalau ada komen ke apa-apa, anda boleh komen kat dalam grup ni. Mungkin kita akan perbaiki cara makin laju sangat ke perlahan sangat ke kan. Okay. And then khas untuk anda yang dah ada basic, and then atau anda yang dah tahu nak tulis, dah kenal huruf semua, tapi anda nak belajar komunikasi. Maksudnya anda nak belajar macam mana nak bercakap. Okay, nak bercakap. Contoh macam nak cakap saya nak makan, macam mana kan. Atau anda nak belajar lebih, contoh macam grammar, anda nak tahu macam mana bila kita nak cakap
jangan buat itu, jangan buat ini, kan. Yang itu kami ada ajar dalam satu kelas, Itaewon kita panggil, kami panggil nama dia Itaewon Class. Dekat Itaewon Class ni kita buat private class, private tutoring, di mana dalam kumpulan yang kecil selama 10 jam dalam sebulan, dan kita akan ajar daripada kenal huruf, kita ajar cara cakap, kita ajar cara membaca, dan yang penting cara bercakap lah. Okay? Dan teknik belajar bahasa Korea ni memang apa yang kami belajar di Seoul National University dah cara yang sama yang kami akan ajar di dalam kelas ni lah. Okay? Sebab apa? Sebab cara yang kami belajar ni memang senang, mudah untuk terutamanya student Malaysia, orang Malaysia atau orang Asia macam Brunei, Singapura yang memang dah terbukti berkesan. Okay? So nanti kami akan update detail pasal kelas ni dekat dalam channel Telegram. Okay, so siapa yang nak belajar kelas ni adalah mereka yang betul-betul yang memang nak belajar bahasa Korea, nak belajar bercakap bahasa Korea. Sebab sekadar tahu huruf saja tak boleh juga nak buat satu perkataan kan. So kita kena belajar macam mana nak susun perkataan tu. And then atau student-student yang betul-betul nak ada kemahiran bahasa Korea. Sebab apa? Kemahiran bahasa asing ni sangat penting dan sangat high demand dalam dunia pekerjaan, terutamanya dekat Malaysia, sebab banyak company Korea yang masuk dalam Malaysia dan memang mencari-cari rakyat tempatan yang boleh berbahasa Korea. So jika anda boleh bahasa Korea, memang sangat advantage lah untuk anda untuk mendapatkan pekerjaan atau nak demand gaji ke, sebab talent ada bahasa ketiga ni sangat diperlukan, terutamanya bahasa Korea. Okay? So itu nanti anda boleh terus check dekat group channel kita. Okay? So saya harap hari ni anda semua dapat something hari ni. So kalau anda rasa kelas ni bagus, saya mohon untuk anda recommend kat kawan-kawan, share atau tag dekat Instagram, Facebook anda, promote lagi dan tarik lagi ramai, sebab kita akan ada banyak lagi kelas-kelas percuma yang macam ni. Okay? So sebelum saya akhiri kelas ni, saya nak minta maaf sekiranya saya ada salah cakap atau ada terkasar bahasa atau terlaju sangat ke, saya minta maaf sangat-sangat. Okay. So kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Jumpa lagi di kelas-kelas yang akan datang. Assalamualaikum.